Didik TV KPM. Kita teruskan. Sebelum itu, tadi cikgu terlupa pula. Kepada murid-murid yang berada di rumah, boleh melihat kepada buku teks tingkatan 5 di muka surat 74 sehingga 78 untuk menjadi rujukan utama untuk sama-sama belajar dengan cikgu pada hari ini. Boleh. Saya teruskan, Chris. Boleh, cikgu. Okay. Pada bahagian ini, kita akan membincangkan cara-cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Di mana yang ini terkandung dalam standard pembelajaran 6.2 dan 6.2 iaitu mengenal pasti cara-cara melaksanakan tanggungjawab demi pembangunan negara. Yang pertama, murid-murid yang berada dengan cikgu dalam talian, yang berada di rumah, jauhi diri daripada memberi dan menerima rasuah. Katakan tidak kepada rasuah. Ingat, saya ulang kepada murid-murid yang berada dalam talian, yang berada di rumah, katakan tidak pada rasuah. Yang kedua, menjelaskan cukai pendapatan. Ketika murid-murid cikgu yang akan meneruskan kehidupan di alam pekerjaan nanti, kalau pendapatan itu lebih, pastikan jelaskan cukai pendapatan. Itu saja yang cikgu minta. Yang ketiga adalah berkaitan dengan membayar balik pinjaman. Apabila menerima pinjaman, bayarkan pinjaman. Dengan bayaran anda, orang lain boleh menggunakan pinjaman tersebut. Yang keempat, mematuhi peraturan undang-undang. Sebagai warga negara yang berintegriti, murid-murid yang berada dalam talian, yang berada di rumah, mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang. Yang kelima adalah berkaitan dengan mematuhi piagam pelanggan, di mana sekiranya kita mengunjungi organisasi-organisasi swasta ataupun awam, kita mestilah berpakaian kemas dan tidak memakai pakaian yang boleh mencolok mata. Yang keenam adalah berkaitan dengan menyokong kempen pembangunan negara. Murid-murid yang berada dalam talian, yang juga berada di rumah, anda kena tahu, setiap projek pembangunan atau program pembangunan adalah untuk rakyat dan memerlukan sokongan semua pihak. Faham, cikgu. Jadi yang tu cikgu baru kongsikan cara-cara untuk melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti, kan? Ya. Okey, semua murid faham, eh? Setakat ini kalau faham boleh tunjuk emoji senyum. Okey. Nampaknya so far so good, semua faham, eh? Okey, cikgu. Good. Silakan, cikgu. Saya teruskan, Chris. Baiklah. Dan murid-murid teruskan segar bersama dengan cikgu, dan yang berada di rumah, lihat seterusnya. Memerihalkan kepentingan integriti demi pembangunan negara. Ini satu subtopik yang sangat penting, standard pembelajaran yang perlu kamu fokuskan. Yang pertama adalah berkaitan dengan mewujudkan sistem pentadbiran yang telus. Apa yang telus? Ini, negara akan bebas rasuah bila semua warga negara individu mengamalkan integriti, negara bebas rasuah. Yang kedua, pentadbiran lebih tersusun, sistematik kerana semua orang berintegriti hadir awal ke organisasi, mematuhi peraturan organisasi dan sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat. Apabila perkhidmatan yang ada integriti, ramai orang akan cuba mendapatkan perkhidmatan kita. Yang kedua, meningkatkan imej negara. Apabila integriti ini menjadi pokok utama yang diperjuangkan, negara akan disanjungi dan dicontohi. Ramai pelancong akan berebut-rebut untuk hadir ke Malaysia kerana ramainya atau warga negara Malaysia yang berintegriti. Yang kedua, meningkatkan sektor pelancongan. Macam cikgu ceritakan tadilah, bila semua orang berintegriti, semua orang jujur, semua orang telus, semua orang amanah, semua orang akan datang untuk berkawan dan hadir ke negara kita. Yang ketiga adalah berkaitan dengan menegakkan keadilan dalam kalangan rakyat, iaitu elakkan diskriminasi. Semua orang akan mendapat hak asasi ataupun hak masing-masing tanpa ada diskriminasi. Yang kedua, masyarakat hidup harmoni kerana tiadanya perbezaan. Tiadanya orang yang memperjuangkan nak melihat perbezaan. Apakah orang lain dapat? Apakah aku dapat? Tidak, kerana kita hidup dengan integriti. Yang
Yang ketiga adalah negara yang makmur. Tiada lagi persengketaan atau perselisihan faham kerana kita hidup dengan penuh integriti. Yang keempat, Chris, Ya, cikgu. dan murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah, teruskan dengar Cikgu Hawari jelaskan ini, iaitu melahirkan budaya kerja yang efisien, iaitu bermaksud produktiviti kerja akan meningkat. Semua orang akan mematuhi etika kerja. Semua orang akan hadir awal masuk waktu kerja. Semua orang akan melaksanakan tugas mengikut bidang kuasa masing-masing. Yang kedua adalah menjadi contoh kepada negara lain. Apabila organisasi itu bagus, organisasi luar juga akan berebut untuk membuat usaha sama atau melaburkan sesuatu dalam syarikat sendiri. Yang ketiga, yang seterusnya ialah yang kelima, meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan. Di sini adalah kepercayaan pelabur asing, di mana peluang pekerjaan akan meningkat apabila adanya pelabur asing yang melabur ke dalam negara. Negara mampu membangunkan projek-projek mega yang akhirnya akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat kita sendiri. Yang kedua ialah hubungan diplomatik terpelihara. Apabila integriti ini menjadi satu kepentingan, hubungan juga akan menjadi semakin baik dan semakin bahagia tanpa adanya persengketaan dan segala masalah dilakukan secara ataupun diselesaikan secara rundingan. Dan yang seterusnya, menjana ekonomi negara yang pesat. Yang cikgu jelaskan tadilah ya. Yang seterusnya, memartabatkan perusahaan kecil dan sederhana yang kita panggil IKS, di mana IKS diiktiraf di peringkat antarabangsa. Industri kampung yang menggunakan rotan umpamanya, yang menggunakan kayu kayan umpamanya, boleh dipasarkan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, menjana pendapatan IKS. Dan masyarakat kampung juga mampu menjana pendapatan dan bersaing hebat dengan orang lain dari segi pendapatan kerana semua orang melaksanakan tugas dengan integriti. Wow, nampaknya banyak kepentingannya cikgu kita amalkan nilai integriti ni cikgu. Okey. Baiklah cikgu, seterusnya kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, di sini sebenarnya Chris, cikgu ingin nyatakan bahawa tadi cikgu telah beritahu bahawa dua perkara pentinglah. Ya. Di mana cara-cara untuk menggunakan integriti demi pembangunan negara, dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan kepentingan integriti demi pembangunan negara. Saya harap kita kena tanya dulu murid-murid kita dalam talian, apakah emoji yang mereka ingin paparkan setelah mendengar dua perkara tersebut. Okey. So, semua okey atau tak okey? Kalau okey, boleh tunjuk emoji senyum. Kenapa Adityan tunjuk emoji sedih? Tak okey ke Adityan? Adityan. Boleh. Adityan, apa yang Adityan ada masalah? Cuba tanya. Boleh terang sedikit tentang IKS ke cikgu? Okey, boleh okey. Adityan. Soalan Okey yang Adityan, soalan yang sangat bagus. Kepada murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, IKS sebenarnya ialah satu perusahaan kecil-kecilan yang dilakukan oleh masyarakat kampung. Seperti membuat tembakul, membuat bakul daripada rotan, umpamanya yang perusahaan-perusahaan kecil yang sebenarnya tidak dipandang oleh negara luar. Tapi dengan berintegriti, IKS ini akan terus berkembang kerana semua pembangunan dilakukan secara sama rata. Adityan, adakah cikgu telah menjawab soalan Adityan? Okey, telah beri ikon senyum. Bagus Adityan, terima kasih. Nampaknya semua murid, kita kena buat round table sekali lagi. Maaf, kita buat pusingan lagi. Semua adakah memahami dua aspek penting tadi, iaitu cara-cara melaksanakan berintegriti demi pembangunan negara, dan juga yang kedua tadi, kepentingan integriti demi pembangunan negara. Okey, saya faham cikgu. Yang lain? Yang lain? Faham tak? Okey. Seterusnya, nampaknya kita boleh meneruskan aktiviti lah. Okey, apa aktiviti ni cikgu? Okey, aktiviti yang ini adalah berkaitan dengan refleksi minda juga, di mana saya akan berikan soalan ini kepada murid dan murid perlu memberikan hujah mereka secara ringkas, di mana masa yang diberikan untuk setiap murid adalah 1 minit sahaja. 1 minit. Dan mereka mesti menjawab dengan munasabah dan memberikan huraian fakta contoh yang bersesuaian. Okey. Macam susah cikgu, tapi kita boleh cubalah. Cuba. Okey, Usaha dengan integriti, pasti boleh menjawab. Pasti boleh. So itu kita dia. saya nak pilihkan siapa ya? Angkat tangan siapa nak mulakan dulu. Saya bacakan soalan. Pengabaian integriti dalam melaksanakan tugasan demi pembangunan negara
boleh memusnahkan sesebuah negara. Nampaknya soalan belum habis dibaca. Kita telah ada sukarelawan yang ingin menjawab. Bersemangat. Silakan Adityan. Ya, Adityan. Integriti perlu dipupuk sejak kecil lagi bagi melahirkan warga negara yang telus dan amanah dalam setiap perlakuan. Perlakuan ini akan menunjukkan adakah seseorang itu mempunyai budaya cemerlang atau tak demi pembangunan negara. Sekiranya seorang individu tidak mempunyai integriti, akan menyebabkan pentadbiran yang tidak telus, merencatkan perkembangan ekonomi negara dan menggugah sistem sosial sebuah negara. Dalam masa itu, pengaruh integriti dalam pembangunan negara akan menyebabkan keyakinan dan kepercayaan terhadap sesebuah kerajaan tergugat. Ini akan menyebabkan diskriminasi terhadap satu sama lain, terutamanya antara golongan yang berada di luar bandar dan di bandar. Oleh itu, pergolakan politik akan berlaku yang menyebabkan untuk memperjuangkan hak mengikut peraturan dan undang-undang. Itu sahaja, Cikgu. Okey, bagus Adityan. Bagi saya, dia telah berusaha dengan baik dan fakta-fakta yang diberikan juga sangat menarik. Untuk Adityan, saya akan berikan dia 2 bintang, Chris. 2 bintang untuk Adityan. Okey, tahniah. Baiklah. Seterusnya kita nak tanya siapa pula, cikgu? Okey, seterusnya kita tengok siapa yang secara sukarela mengangkat tanganlah. Okey. Soalan yang sama, mungkin jawapan yang berbeza. Siapa nak cuba, sila angkat tangan. Di mana, Chris, dalam memberikan hujah yang baik, pelajar mestilah mempunyai fakta yang kukuh lah. Maksudnya mereka boleh menggunakan kandungan akademik yang telah saya terangkan tadi untuk menjawab persoalan ini. So kita tengok adakah yang ingin berjaya untuk menjawab seterusnya. Siapa nak cuba? Sila. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan ataupun boleh angkat emoji senyum. Siapa nak cuba? Okey, mungkin siapa nak? Tachiga, Revati atau Amirta? Siapa nak cuba jawab? Amirta, Revati. Siapa nak cuba untuk soalan ini? Okey, Revati. Ya, Revati. Okey, Revati, anda diberikan 1 minit dari sekarang untuk menjawab soalan ini. Silakan. Integriti merupakan aspek yang paling penting demi pembangunan negara. Jika integriti tidak dapat dilaksanakan, ia akan menyebabkan pentadbiran yang tidak telus. Dan ia juga akan merencatkan perkembangan ekonomi negara. Selain daripada kepercayaan rakyat terhadap sesebuah negara tergugat, selain daripada itu, perkhidmatan dan pembangunan prasarana tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selain daripada itu, ekonomi negara juga akan merosot dan pelabur asing tidak begitu yakin dan percaya akan negara kita untuk melabur. Okey, itu saja. jawapan yang bagus juga. Saya juga memberikan 2 bintang kepada 2 bintang kepada Revati. Okey. Tanya Revati. Kepada Revati. Saya selalu tersilap sebut Tachiga dengan Revati ni. Mungkin mereka nampak tak apa, cikgu, macam biasa je kan. kan. Kadang-kadang kita mix up nama tu. Mungkin cikgu kena tingkatkan integriti diri lagi untuk mengingat nama ni. Mungkin. Maafkan cikgu, Tachiga dengan Amirta. Amirta pula. Tak, Tachiga dan Revati. Ya, okey. Saya saja je uji, Chris. Saja-saja. Okey, kita teruskan. Nampaknya mereka berdua telah pun menjawab soalan yang saya berikan, tapi saya ada contoh jawapan yang saya ada lah. Tapi cikgu, mungkin kita boleh beri peluang untuk lagi satu murid memberi jawapan, boleh tak? Okey, saya penuhi permintaan Chris. Okey, siapa lagi yang belum? Siapa lagi nak cuba? Seorang lagi. Amirta ataupun Tachiga? Ya, Amirta dan Tachiga. Ya. Nampaknya Tachiga telah mengangkat dahulu. Okey, Tachiga. Tachiga, untuk ini cikgu bacakan kembali soalan. Jawab dengan semangat. Pengabaian integriti dalam melaksanakan tugasan demi pembangunan negara boleh memusnahkan sesebuah negara. Apa pendapat Tachiga? Silakan 1 minit dari sekarang. Pengabaian integriti demi pembangunan negara
akan menyebabkan perkhidmatan dan pembangunan prasarana tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ni demikian kerana wujudnya individu yang tidak menjelaskan cukai pendapatan kepada negara. Tambahan pula, kegiatan rasuah akan semakin berleluasa dan amanah yang diberikan dengan penuh integriti demi pembangunan negara. Okey, jawapannya nampaknya ada fakta yang menarik. Ya. Dia menyentuh mengenai orang yang tak bayar cukai dan apa kesannya. Nampaknya Tan Ciga juga berjaya mendapat 2 bintang. 2 bintang. Baiklah, tahniah semua untuk jawapan yang saya rasa sangat hebatlah cikgu. Ya. Baiklah, tapi cikgu tadi ada kata cikgu ada contoh jawapan ya cikgu? Tetapi Ya. dengan integriti, tadi kan saya kata jangan ada diskriminasi. Betul? Takkanlah kita nak tanya 3 orang je. Oh, betul, Betul cikgu. Okey, saya rasa kita kena tanya Amirta cikgu. Okey, Amirta. Amirta, anda jangan lari. Dia bagi Anda juga peluang. perlu menjawab soalan sama ada betul atau tidak. Anda mesti mencuba untuk menjawab. Silakan Amirta, 1 minit dari sekarang. Sekiranya seorang individu itu tidak mengamalkan integriti, maka kadar kami di mana campur tangan pihak luar dan pentadbiran negara akan tergugat. Ini juga akan meningkatkan kegiatan rasuah berleluasa dan pelabur asing akan hilang kepercayaan terhadap negara kita. Itu dia cikgu. Tak ada diskriminasi dalam kelas hari ini. Ya, betul. Sekarang Jadi- kita berintegriti, Ya. kita berikan hak sama rata kepada semua orang. Okey, jadi bagaimana dengan jawapan Amirta? Kenapa kena letakkan bintang? Saya belum bagi tahu lagi. Belum bagi tahu. Saya Jangan tunggu bagi cikgu lagi. ni. Tacia. Amirta juga berjaya mendapat 2 bintang. 2 bintang. Okey. Baiklah, baru kita boleh teruskan dengan jawapan contoh cikgu Ya. kan? Okey. Semua pun dah dapat 3 bintang. Tahniah semua. Bintang. Tetapi di sini, Chris, Ya. cikgu nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang berjaya berusaha untuk menjawab. Tapi cikgu adalah contoh jawapan cikgu lah Baiklah. untuk mereka. Di mana cikgu akan bacakan mungkin secara pantas Ya. dan anda kena juga secara pantas untuk mendapatkan apa yang cikgu bacakan. Murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah. Okey. Integriti perlu dipupuk dalam diri setiap individu bagi melahirkan warga negara yang telus dan amanah dalam setiap perlakuan. Perlakuan ini akan mencerminkan budaya kerja cemerlang seseorang individu demi pembangunan negara. Umumnya, pengabaian integriti demi pembangunan sesebuah negara akan menyebabkan pentadbiran yang tidak telus merencatkan perkembangan ekonomi negara dan menggugat sistem sosial sesebuah negara. Dalam pada itu, pengabaian integriti demi pembangunan negara akan menyebabkan keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap sesebuah kerajaan tergugat. Hal ini demikian kerana wujudnya diskriminasi terhadap warga negara untuk mendapatkan hak mengikut peraturan dan undang-undang. Dalam pada itu, selain itu, pengabaian integriti demi pembangunan negara juga akan menyebabkan ekonomi negara semakin merosot dan tidak berkembang. Hal ini demikian kerana pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan kerana kurangnya kemasukan pelabur asing yang membuat pelaburan di dalam negara. Pelabur akan hilang keyakinan dan kepercayaan kerana pentadbiran negara yang tidak berintegriti. Pengabaian integriti demi pembangunan negara juga akan menyebabkan perkhidmatan dan pembangunan prasarana tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini demikian kerana wujudnya individu yang tidak menjelaskan cukai pendapatan kepada negara. Akhir sekali, setiap individu perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi dalam melaksanakan tugasan dan amanah yang diberikan dengan penuh integriti demi pembangunan negara. Itulah contoh jawapan yang telah saya sediakan, Chris. Didik TV KPM